A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fil 'afiyah ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa la tu'akhidhna bil 'adha'i wal jara'im ya karim. Alhamdulillah wa syukrillah wa alhamdulillah. Tak tahu hari ni berapa minit pula. Satu ketai. InsyaAllah kita akan cuba yang terbaik lah. Kita ambil yang mana yang baik lah. Dan insyaAllah saya akan cuba mempermudahkan dan meringankan penerimaan lah. Jadi sebelum ni kita dah diterangkan atau dibicarakan oleh Zul semalam juzuk 20 yang mana diakhiri dengan surah Al-Qasas yang mana Al-Qasas ni satu cerita ataupun koleksi cerita Nabi yang mana ditekankan satu kisah Nabi Musa yang telah terbunuh seorang Kristian, seorang Yahudi Kristian, Nabi Musa sebelum dia lari meninggalkan Egypt. Yahudi kan, seorang Nasrani berbangsa Koptik tak? Kristian Koptik kan? Wallahu a'lam, tak ingat tapi itulah kumpulan cerita dia. Jadi diteruskan dengan surah Al-Ankabut Al-Ankabut. Zul ceritakan tentang apa? Yang mana surah Al-Ankabut ni banyak menceritakan tentang ujian ujian. Dan memang surah ini memang ditujuankan turunnya memang untuk bagaimana reaksi ataupun kita punya sifat apabila menghadapi ujian. Dalam arti kata lain, fitnah. Kalau orang Melayu kita ni, fitnah ni macam tuduhan. Tapi fitnah yang dimaksudkan sini adalah ujian-ujian dalam konteks Al-Quran. Yang mana surah Al-Ankabut ni dikisahkan ujian-ujian ni diumpamakan seperti satu sarang laba-laba. Korang kemas rumah hari ni kan, jumpa sarang laba-laba. Sarang laba-laba macam mana sarang laba macam mana? Dia macam kompleks kan. Maksudnya ada satu lingkaran lain ada satu web kan. Kemudian di atasi web lain kan. Maksudnya dia sangat kompleks kan. Tapi once kita sentuh ke, senang ke nak hancurkan dia kan? Jadi bagaimana Al-Quran mempamerkan dalam analogi Al-Ankabut laba-laba, sarang laba-laba dengan ujian-ujian yang mana ujian-ujian ni sangat kompleks sangat bertindih antara tindih satu sama lain Kalau orang Melayu kata apa ni, bagai menghitung bulu biri-biri tapi aku nak wujudkan satu benda bagai menghitung web laba-laba tak boleh nak hitung nak hitung web tu diatasi antara satu sama lain begitu kompleks. Begitulah ujian kita dalam hidup ini itulah gambaran dia dan dalam menghadapi ujian-ujian ni kalau kita tengok ni, sarang laba ni sangatlah tak kukuh sangat sangat dull sangat lemah fragile kan. Senang macam nak ni nak dihancurkan. Inilah perumpamaan yang Allah ceritakan. Manusia yang tidak mencari pelindung selain Allah itu adalah seperti orang yang seperti sarang laba-laba tak utuh dan Zolan cerita bagaimana ujian-ujian yang banyak ni ditakwilkan melalui kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu kisah Nabi Musa, Nabi Shu'aib, Nabi Lut dan banyak lagi. InsyaAllah dan hari ni kita akan bersambung kalau kita lihat ayat 69 wallazina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi nak diceritakan di sini, setelah Allah mendeskripsikan ujian-ujian yang banyak dan orang-orang mencari pelindung selain Allah ni, kemudian Allah beri satu jalan, iaitu satu jalan penyelamat dalam ayat ni. Kalau kita tengok ayat ni, orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan Allah, kemudian lanahdiyannahum subulana, kemudian Allah beri hidayah atau Allah beri petunjuk jalan keluar bagi mereka ni. Begitulah. Dan kemudian kalau kita tengok konteks ayat ni, wallazi jahadu fina, maksudnya dia satu jihad iaitu jihad kepada diri sendiri, bukan jihad kepada nak berperang. Dan kenapa konteks ayat ni begini? Sebabnya ayat ni diturunkan ketika zaman Mekah, dan ketika itu belum lagi berlaku peperangan-peperangan. Dan ayat ni turun, ayat ni turun menunjukkan betapa jihad kepada diri sendiri, jihad kepada nafsu untuk mengelakkan fitnah, jihad kepada nafsu diri sendiri, jiwa diri sendiri adalah lebih jauh penting sebelum menghadapi jihad-jihad lawan pedang. Cantik tak? Kenapa surah ni turunkan, ayat ni turunkan? Ayat 69. Dan juga kita lihat ayat ni beri satu gambaran bahawa kemenangan untuk menghadapi satu musuh luaran, sebelum untuk menang terhadap musuh luar, kita kena menang dahulu musuh dalam jiwa kita sendiri, menentang nafsu. Inilah Allah beri satu jalan penyelamat. Kalau kau nak selamat, ikutlah jalan ni. Ini yang dikatakan pelindung. Kita mengambil pelindung daripada Allah. Allah sebagai pelindung utama. Dan begitulah mereka yang tidak mengambil pelindung selain daripada Allah adalah ibarat satu rumah yang paling lemah, rumah paling lemah, seperti sarang laba-laba. Faham tak? Secara generalnya surah Al-Ankabut. Dan kalau kita tengok betapa cantiknya perumpamaan Allah ni, kalau kita go through surah An-Nahl, surah Lebah, bagaimana Allah mengarahkan lebah-lebah tu pergi ke sarang ni, pergi ke sarang kan, kemudian buat madu kemudian madu tu mendapat syafaat, memberi syafaat kepada manusia. Kemudian kalau kita tengok surah An-Naml, surah semut, semut ni bina sarang ataupun sarang busut, busut ke sarang? Sarang semut, iaitu busut. Busut yang mana tamadun semut tu jauh lebih baik disebabkan dia mengikut arahan Allah. So secara overallnya begitulah surah Al-Ankabut. Dia makhluk-makhluk ni semua ni mengikut aturan Allah, mengikut perintah Allah, dan dia memberi satu syafaat, memberi satu manfaat. Begitulah juga surah Al-Ankabut ni, Allah beri gambaran kepada sarang labah ni. Begitulah kita nak ambil syafaat daripada situ kita. Dan seterusnya kalau seterusnya kalau kita pergi seterusnya kita pergi ke surah Ar-Rum. Salah penggunaan tanda wacana. Surah Ar-Rum pula. Kalau korang baca surah Ar-Rum ni banyak penggunaan kalimah wardi. Wa min ayatihi. Wa min ayatihi. Contoh tengok sendiri kalau start dari surah ayat 20, 21 22, 23, 24, 25 wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Penggunaan kalimah wa min ayatihi banyak sangat. Kenapa seolah-olah Allah ingin beri satu transaksi beri satu gambaran gambaran bahawa
banyak sangat wa min ayatihi kan. Ayatihi ni maksudnya, kalau orang Melayu kita, ayat tu macam ayat berikut kan. Tapi ayat ni dari segi bahasa Arabnya, ayat ni maksudnya bukti kan. Ini adalah ayat, maksudnya bukti kepada satu benda kan. Dan seolah-olah Allah ingin bertanya kepada kita kan. Banyak sangat dah wa min ayatihi, banyak sangat bukti kami ni kan. Banyak sangat ayat-ayat kami ni kan. Kenapa kamu masih tak beriman? Seolah sama macam tu. Kenapa kamu masih nak lari-lari? Kenapa masih kamu nak ambil sikit-sikit Islam ni? Kamu sebenarnya ni percaya ke tak kepada aku ni? Sampai ke situ sekali lah kan. Gambaran dia. Dan seterusnya, kalau kita tengok ayat 20, 21 tadi 20 kalau 21 nya sambungan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Betul lah tu Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi la'allakum liqaumi yatafakkarun. Jadi kalau tengok ayat ni kalau korang baca, dia seolah-olah memberi satu reminder tentang bahawa kita ni ada dua jenis kitabullah iaitu kitabullah al-manzur dan kitabullah al-makru'. Kitabullah al-manzur ni yang dilihat lah, dan kitabullah al-makru' adalah yang dibaca. Bagaimana dua kitabullah ni saling berkait rapat saling berkait rapat dan saling memerlukan antara satu sama lain. Al-manzur ni yang dilihat maksudnya alam semesta lah kan, sekeliling kita dan kemudian al-makru' adalah Al-Quran. Ini memberi penjelasan bahawa kitab Allah Al-Quran, Al-Makru' ni tidak akan berjaya ataupun tidak mampu direalisasikan dia punya pemahaman dia kalau tak ada Al-Manzur tadi melihat kepada alam ciptaan Allah. Begitulah dia bersakut paut kan. Begitulah kan. Dia menjadi dalil lah antara sesama lain. Dan kalau kita tengok kitabullah ni kitabullah al-manzur kitabullah al-makru' sebabkan diorang ni saling dua perkara ini saling berkait rapat saling memerlukan satu sama lain dia menjadi satu bukti bahawa setiap manusia tak kira kau ni orang Arab ke orang tak Arab ke, kau ni tak pandai ke bijak ke kau ni dapat A+ ke dapat C+ ke kau ni banyak nikmat ke tak banyak nikmat, semua ni tak menjadi satu main difference yang menyebabkan kita berbeza-beza untuk fahamkan Al-Quran ni. Tak maksudnya semua lapisan masyarakat, hitam ke putih, resis ke resisnya aku semua boleh faham. Kiranya maksudnya semua boleh mengenal Allah dengan cara baca dan reflect pada alam sekitar dan tengok bukti dia dalam Quran. Begitulah sebaliknya. Okey. Dan ini satu persoalan besar kenapa surah ni nama Ar-Rum pelik satu golongan Roman lah bangsa Romawi. Apa? Byzantine. Rom Timur lah kan. Rom Timur betul lah tu Azim kata Byzantine. Kalau tengok surah ni daripada ayat 1 sampai 7 baca ayat Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Kemudian Allah bagi tahu Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka Dan kemudian pada ayat hujung 7 ni, ayat 7 ni, akhir kisah ni, mereka hanya mengetahui yang lahir sahaja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat sangatlah lalai, adalah lalai. Jadi ayat ni sebenarnya diturunkan waktu zaman Mekah juga. Yang mana surah ni diturunkan waktu berlakunya peperangan besar antara Roman dan Persian orang Persia. Rom
Persian. Dia macam tanah Arab dekat tengah-tengah lah, tuan-tuan. Yang mana dua bangsa atau dua kaum ni bersengketa sepanjang zaman, ketika zaman tu lah, yang mana, dan apa efek kepada tanah Arab time tu, yang mana ada yang golongan musyrikin, golongan muslimin, dan golongan musyrikin pada waktu itu sangatlah ataupun tend to favor ataupun to support orang Persian. Orang Persian ke? Orang Persian. Orang Persian. Dan berlakulah satu peperangan besar, dan sampailah berita ni kepada orang Arab time, tanah Arab time tu lah. Dan mereka sangat gembira lah, diorang perang aku haraplah sangat orang Persian menang time ni. Jadi hasilnya diorang menang. Dan betapa menangnya itu, dan betapa gembiranya orang-orang musyrikin time tu. Berbeza pula dengan orang Muslim. Orang Muslim ni sangat sedih. Sangat sedih. Dan kemudian nak dikisahkan dulu kemudian dalam 3 tahun selepas tu dalam 3 tahun, dalam masa yang singkat, orang Rom kemudian bangkit dan memenangi orang Persia pula. So ini menjadi satu tanda tanya. Sebab apa? Ayat 3 ni kata telah dikalahkan bangsa Romawi. Kemudian ayat 3 kata di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Nampak tak permainan dekat sini? Allah nak beritahu kat sini Allah ni peramal masa depan Allah ni, sedangkan turun ayat ni, ayat ni turun bagi tahu, tahulah bahawa engkau Romawi kalah, Persian menang time ni, dan tahulah lepas ni Roman akan menang pula. Tok-tok menang. Betul Siapa nak tunjukkan kat sini satu hakikat bahawa Allah ni sebenar-benar penjaga. Sebenar-benar penjaga. Semuanya Allah dah tunjukkan bukti jelas 3 tahun ke 8 tahun itu ada satu masa yang singkat dan agak satu miracle lah untuk satu bangsa membangun dan kemudian memakan satu bangsa lain, menang kat atas bangsa lain. Itu satu keajaiban lah yang Allah dah tetapkan dalam Quran itulah dia betapa Allah ni maha penjaga, maha menjaga kita. Termasuklah perkara-perkara masa depan. Kalau kita lihat ayat 7 ayat 7 ni ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, macam ayat tadi wa hum 'anil akhirah hum ghafilun. Mereka tahu benda ilahi sahaja kat dunia ni, tapi kebanyakan mereka, sedang mereka kehidupan akhirat, tentang kehidupan akhirat mereka lalai. Dan tunjukkan kat sini banyak benda sebenarnya manusia ni tak tahu lah. Banyak benda yang manusia tak tahu tentang perihal akhirat. Dan arti kata merelatekan akhirat dengan perkara dunia. Kalau kita tengok dalam surah Ar-Rum ni ada juga ayat 38 hingga 39 ada menceritakan tentang zakat. Baca sikit maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin. Kemudian ayat 39, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah pun. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keredaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ini menceritakan tentang zakat, perbezaan ataupun betapa besarnya zakat dengan riba. Sangat cantik kita tahu Allah ni maha mengetahui, maha mengetahui masa depan, maha apa segala-galanya, penjaga utama kita dia tahu apa akan berlaku. Kalau kita tengok secara fizikali Allah menceritakan kat sini riba mungkin kita melihat riba ni satu benda yang untung untung tak? Sebab kita ni ambil hak orang lain lebih untung lah. Kemudian zakat ni satu bentuk pengurangan, rugi rugi lah. Sebab apa kita ada banyak harta, kemudian kena bagi portion kat orang lain lah. Itu secara realiti nyata, secara zahirnya. Tapi tahulah bahawa secara batinnya bahawa
Zakat ni membersihkan jiwa. Kalau kita tengok riba ni dia merosakkan ekonomi lah, menyebabkan dia tak stabil ekonomi negara, ekonomi sebuah tempat lah. Begitulah juga Allah menceritakan antara zahir dengan batin ni. Secara zahirnya memang melihat Persian tu menang, memang melihat Roman tu kalah secara zahir ni, tapi secara batinnya Roman tu yang menang. Macam tu lah, nampak dia punya penceritaan ni. So secara keseluruhannya nak tunjukkan bahawa dia satu reminder surah ni kepada kita bahawa Allah ni sebaik-baik penjaga. Nampak apa kaitan dengan surah Al-Ankabut tadi Dan seterusnya kita teruskan dengan surah Luqman. Luqman ni famous lah, surah Luqman Smart. Luqman kita, kalau Luqman kita lah, ni Luqman lah. Kalau kita lihat lah surah ni, kalau korang baca korang pun dah selalu baca dah hari ni pun dah juzuk 21 korang sampai. Kalau korang baca pun surah ni banyak ya bunaya betul lah? Ya ke? Betul lah? Seolah-olah bukan seolah-olah dia menceritakan, surah ni menceritakan nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya, libnihi. Dan dapatlah diringkaskan di sini tak nak cerita panjang. Surah ni amat bersangkut paut dengan tarbiyatul aulad. Tarbiyah, kita ambil perkataan tarbiyah aulad tu anak-anak, tapi kita ambil tarbiyah. Betapa kita ni sekarang pun anak-anak juga anak-anak. Ifat kot ke tak semua berkenaan tarbiyah pendidikan, pemupukan. Dan kalau kita tengok secara keseluruhannya dengan hanya 34 ayat surah ni berjaya merangkumi maksud tarbiyah. Bermula dengan erti tauhid, dengan birrul walidain. Birrul walidain ni berbaik dengan ibu bapa. Kemudian pentingnya beribadah dan pentingnya beramal, berbuat kebajikan, pemahaman tentang erti hakikat dunia sebenar. Semuanya erti tarbiyah dirangkumkan dengan hanya 34 ayat. Subhanallah. Amat hebat kalau kaji dan fahamkan betul-betul. Itulah secara ringkasnya. Dan seterusnya adalah surah Luqman ni ada membicarakan tentang satu sifat atau satu tabiat iaitu taklid buta yang biasa kita bicarakan di annex oleh saudara Hakim Akmal. Bukan biasa, yang pernah diceritakan taklid buta. Kalau kita tengok surah Luqman ni ayat 21. Ayat 21. Wa idza qila lahum ittabi'u, bahasa Melayu dia. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapa-bapa kami kerjakannya. Dan mereka akan mengikuti bapa-bapa mereka walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala mereka, neraka. Perumpamaan ayat ni memberitahu diikut anutan ataupun mengikut-ikut bapa-bapa atau moyang-moyang datuk nenek mereka buat itu adalah satu seruan syaitan ke neraka, tapi mereka tak tahu, tak sedar. Dia taklid buta ni bukanlah maksud korang pergi ICN, pergi Islamic Center of Nashville korang nampak orang sedekah masuk tabung, kata ni taklid buta, tak boleh sedekah. Bukan macam tu lah bukanlah sampai macam tu. Ni orang pergi semayang Jumaat dekat Mayfield 16 kemudian kita kata taklid buta, tak boleh nak ikut-ikut. Tak ada lah sampai macam tu tapi kena faham kenapa kita buat tu, kenapa kita buat tu dan mengapa kita buat macam tu. Kena tahu sebab dia. Bukanlah taklid buta semata-mata. Inilah diceritakan dalam asal al-banah, asas akidah, sahihul akidah, akidah yang sahih. Dan seterusnya dalam surah Luqman ni menceritakan juga satu aset yang penting dalam tarbiyah, iaitu kelembutan. Sebelum kita nak membuat larangan, buat perintah,
elemen kelembutan itu yang perlu diutamakan. Kalau tengok ayat, tak ingat ayat mana, tak ingat tapi kalau tengok bagaimana Luqman ni, ya bunayya, bukan libnihi, maksudnya dia beri satu nasihat menggunakan kata-kata yang baik, bukannya kata la, tapi dia beri tarbiyah, kelembutan. Dan inilah surah ni secara keseluruhannya beri satu gambaran ataupun beri satu penjelasan, satu hakikat, satu fakta bahawa pentingnya tarbiyah, dan sangat special surah Luqman ni kan, sebab dia pentingnya tarbiyah ni dalam menghadapi suasana hari ni yang sangat kompleks, dan surah Luqman sangat relevan, tarbiyah sangat relevan dengan keadaan zaman ini. Baiklah, kita move on to surah As-Sajdah. Laju ke? Setakat ni tak ada confusion, tak ada. Okey, seterusnya surah As-Sajdah. Obviously surah ni perkataannya As-Sajdah. Apa maksudnya? Sujud. Jadi bila kata tentang sujud ni, sepatutnya dia beri dua simbol patutnya, iaitu simbol satu keadaan tunduk dan patuh, simbol ketundukan dan kepatuhan, dan yang keduanya adalah simbol keredaan, kepasrahan. Sepatutnya begitulah keadaan kita sujud. Elemen-elemen ini yang perlu ada waktu kita bersujud. Dan kemudian ayat 15, kalau kita lihat bagaimana Allah beritahu orang-orang yang sujud ni, as-sajidin ni, orang-orang yang sujud ni apa sebenarnya? Tengok ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud, sujada, dan bertasbih, wasabbahu bihamdi rabbihim, bertasbih serta memuji Tuhannya. La yastakbiruna, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Betapa patutnya Allah remind kat sini, bila disebut ayat-ayat Allah ni, patutnya kita ni sungkur sujud. Sepatutnya perlunya ada elemen tunduk dan patuh. Sepatutnya perlunya ada elemen redha dan apa tadi? Menerima, redha dan pasrah bila disebut ayat-ayat Allah. Dan kemudian Allah bagi tahu dan ayat ni Allah menceritakan orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman yang hanya akan bersujud, dan bertasbih, dan tidak semua diri adalah orang-orang yang beriman. Dapat minas sajidin. Dan seterusnya, kalau kita lihat ayat 29 pula, ayat 29, qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Maksudnya, katakanlah pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir beriman, tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, imanuhum, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Allah membicarakan kat sini bahawa dah tak berguna dah. Sebab apa? Itu dah hari terakhir. Kau dah tak berguna dah. Kau nak bertasbih, kau nak bersujud time tu dah tak. Dah kau. Dah. Macam tu lah, sampai macam tu sekali. Aku dah tak perlukan kau. Aku dah bagi kau tangguh waktu yang lama sangat, tapi kau tak nak menghadap aku langsung. Sampai macam tu lah yang cuba disampaikan. Kalau lihat pula ayat 21, ayat 21, dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan benar. Dalam masa tangguh Allah beri supaya kita insaf untuk kembali kepada Allah. Allah beri azab-azab kecil kat dunia ni supaya apa? Supaya apa? La'allahum yarji'un. Tapi adakah kita dalam golongan la'allahum yarji'un ni? Ini satu reminder yang sangat dekat dengan hati kita sepatutnya. Dan kalau kita tengok juga ayat 18,
Yang mana Allah memberi satu pertanyaan yang sangat direct dan sangat halus, sangat dekat dengan hati kita. Ayat apa ni? 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawih. Maksudnya, maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik? Orang yang beriman tu siapa lah? Siapa? Kita lah. Tersambung tak tadi? Siapa orang yang beriman? Kita lah. Tapi Allah beritahu sini, Allah beritahu ni, apakah orang yang beriman, korang ni, kita ni, adalah seperti orang yang fasik? Allah yang kata. Kemudian Allah kata la yastawun. Mereka ni seolah memang tak sama sebenarnya. Ada satu line ataupun satu perbezaan yang nyata, jelas, terang antara orang yang fasik dan orang yang beriman. Tapi Allah bagi satu reminder, adakah mereka ni orang yang fasik? Jadi secara keseluruhannya semua ayat ni dia memberi makna yang sangat halus kalau korang baca. Beri satu makna yang sangat berkait rapat, yang boleh didetect oleh hati kita dan boleh dipahami oleh akal dan fikiran kita kalau baca ayat. Sangat dekat dengan hati kita. Dan disebabkan dia terlalu halus makna dia, sepatutnya dia boleh menyantun hati kita, dan seterusnya dapat menundukkan jiwa kita, dapat mematuhkan jiwa kita, dapat mempasrahkan jiwa kita, dapat membuatkan diri kita menerima. Sepatutnya bila kita baca surah ni. Dan sebab itu ada satu hadis yang kata surah ni dibaca oleh Rasulullah time solat fajar, solat subuh pada hari Jumaat. Betapa cantiknya. Ni yang sahih. Yang mana InsyaAllah, tapi betul lah, ada sahih. Rasulullah memilih surah ni untuk baca time solat fajar buat hari Jumaat. Maksudnya waktu yang paling sesuai, waktu yang paling tenteram, dan kemudian untuk menikmati menghayati makna-makna surah ni. Macam mana yang Puan Hakim baca hari tu komplit, dia hafal Mabruk Jadi secara kesimpulannya untuk hari ini, banyak sangat daripada Zul kemudian hari ini aku banyak sangat tentang Allah sebagai penjaga kemudian direlatekan ujian-ujian yang dilalui oleh nabi-nabi terdahulu dan dia takkan menjadi satu benda yang beneficial ataupun tak menjadi satu valuable, melainkan kita mengambilnya sebagai satu iktibar dan apply kepada diri kita dah banyak sangat InsyaAllah rasanya patutnya juzuk 21 ni sampai surah Al-Ahzab, sampai sikit surah Al-Ahzab, tapi rasanya akan disambungkan oleh penyampai seterusnya. Sebab surah Al-Ahzab ni dia bersangkut paut atau berkait dengan surah Sabah dan seterusnya. Jadi sangat cantik kalau aku stop di sini. Boleh? Molek. Baiklah, insyaAllah aku li qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.